Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat sembang UCL yang mana MU lawan dengan Young Boys. Young Boys berjaya cipta kejutan menang 2-1. Dan memang pada perlawanan semalam tu, kalau tengok siapa yang tengok lah, memang Young Boys layak and deserve untuk menang game tersebut. Sebab mereka memang dominate game di bahagian midfield dan juga bahagian pertahanan. Kalau kita tengok daripada awal game lagi, semangat Young Boys ni memang mereka serang betul-betul lah MU ni di bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri. Memang mereka berjaya exploit lah barisan pertahanan MU ni dengan mudahnya. Dan mereka juga berjaya untuk mematikan bahagian tengah MU dan berjaya menjaga CR. Walaupun CR berjaya menjaringkan gol, tetapi secara overallnya defend mereka memang sangat-sangat disiplin, sangat-sangat bagus daripada segi man-to-man marking, yang mana kadang-kadang mereka buat juga 2-on-1 marking, 3-on-1 dan sebagainya kan. Jadi memang Young Boys layak untuk menang pada perlawanan semalam. Okey, tanpa membuang masa, marilah saya cakap tentang apa punca kepada kekalahan Manchester United pada perlawanan semalam. Okey, punca yang pertama adalah apabila Wan-Bissaka kena red card. Okey, Wan-Bissaka kena red card, memang situasi tersebut adalah memang patut red card. Memang tak ada, memang no complain lah. Memang satu terjahan yang wajar untuk pengadil bagi kad merah. Tetapi apa yang dibuat oleh Ole selepas Wan-Bissaka kena red card itu adalah salah satu tindakan yang tidak wajar, yang mana beliau menggantikan Sancho dengan Diogo Dalot dengan harapan untuk MU punya defend lebih mantap ataupun kembali kepada back 4 kan. Sebab apa? Sebab MU kehilangan seorang defend. Jadi mau tak mau Ole rasa dia perlu korbankan seorang attacking dan gantikan dengan seorang player defend untuk memastikan MU boleh bertahan dengan baik. Sebab apa? Sebab ketika itu MU sedang leading 1-0. Akan tetapi apa yang menjadi masalahnya adalah Fred dan juga Van de Beek di bahagian tengah, mereka tak boleh bermain dengan double pivot dengan sangat baik kan. Jadi ketika MU cuba untuk menyerang bahagian kanan MU di bahagian right wing kosong, kalau MU nak serang pun, MU terpaksa guna bahagian tengah dan juga bahagian kiri. Yang mana bahagian kiri Pogba, bahagian tengah CR dan juga Bruno kan. Tetapi bahagian kanan tak ada siapa. So MU tak boleh nak menyerang. Mau tak mau Van de Beek dan juga Fred pun perlu fokus untuk bertahan kan. Jadi kesilapan yang Ole buat yang pertama adalah dia tukarkan Sancho dengan Dalot. Sepatutnya Ole boleh untuk tukarkan Sancho dengan boleh tukarkan Dalot dengan seorang player di bahagian tengah, sama ada Fred ataupun Van de Beek lebih awal. Yang mana dia perlu korbankan dua player ni sahaja untuk pastikan yang MU boleh lebih stabil bermain dengan 10 orang untuk adapt ataupun absorb dengan serangan Young Boys dan juga untuk kembali menyerang pasukan Young Boys ataupun counter lah kan. Akan tetapi Ole dah silap percaturan di situ. Dia bawa keluar Sancho awal sangat, dia bawa masuk Dalot. Jadi bila MU nak serang, MU tak ada choice lain, MU terpaksa serang kot tengah dan juga serang kot kiri. Itu yang menjadi persoalan lah. Sebab apa Sancho dikeluarkan awal, kenapa Ole tak nak korbankan Van de Beek dan juga ataupun Fred di awal permainan selepas Bissaka kena red card. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang menjadi kunci kekalahan MU? Macam saya cakap tadi, Ole bawa keluar Sancho awal, jadi MU tak boleh nak more to attacking. MU memang terpaksa main defend. Dan apa yang Ole buat di second half, di awal second half adalah dia bawa keluar pula Varane. Dia bawa keluar pula Van de Beek menggantikan Varane. Yang mana apabila dia bawa keluar Van de Beek gantikan Varane, maka kat sini kita dah tahu yang MU memang completely akan bermain untuk bertahan kan. Memang akan bermain bertahan sebab nak guna 5 defend. Yang mana sepatutnya keputusan untuk bawa keluar Van de Beek tu adalah sepatutnya dilakukan ketika Bissaka kena red card, bukannya di awal second half, yang mana waktu tu Young Boys dah mula pressure, dah mula memang all out attack dan sebagainya kan. Jadi benda tu sepatutnya dilakukan lebih awal. Korbankan seorang daripada defensive midfielder ataupun double pivot dia untuk kuatkan bahagian pertahanan. Tetapi Ole dah silap percaturan di situ. Di second half pun dia buat percaturan yang silap lagi. Dia bawa masuk Varane untuk gantikan Van de Beek. Jadi apabila Varane gantikan Van de Beek, dia jadi tak seimbang lah di bahagian midfield dan juga bahagian serangan. Tinggal Fred dan juga Bruno di bahagian tengah kan. Bahagian kanan tak ada siapa, kosong. Bahagian kiri Pogba. Bahagian tengah Bruno dan juga CR yang bermain sebagai target man. Jadi macam mana MU nak
menyerang kan. MU memang kena main completely defend. Memang kena perlu bertahan. Kalau mereka serang, memang mereka tak ada option. Memang mereka akan kalah by numbers of player, iaitu bilangan player yang boys yang berada di bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah akan lebih banyak daripada pemain MU yang menyerang ketika itu. Sebab apa? Sebab MU dah bawa keluar player attacking awal-awal dah waktu tu. Itu kesilapan Ole lah dalam percaturan untuk membawa masuk player defense ketika Bissaka kena kad merah, dan percaturan mengeluarkan Van de Beek dengan membawa masuk Varane tu. Sepatutnya Van de Beek tu dikeluarkan, digantikan dengan Dalot sepatutnya awal-awal tu. Bukannya bila dah masuk second half baru nak bawa keluar Van de Beek. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelemahan MU pula apabila mereka Bissaka kena red card, Sancho dibawa keluar. Bahagian kanan MU dah tak hidup. Tetapi yang menjadi masalah dan punca utama game ni pula adalah tentang Paul Pogba, yang mana Paul Pogba diletakkan di bahagian kiri. Dan pada pelunas malam, Paul Pogba bermain di bahagian kiri. Seakan-akan tak nampak. Kita tak nampak Pogba yang sebenar. Dan kita tak nampak Pogba tu ada dalam padang. Jadi, apabila Pogba pun tak hidup di bahagian kiri, maka MU tak ada choice. Mau tak mau, Luke Shaw kena cover tempat Pogba. Bruno kena cover tempat Pogba. Jadi, apabila Bruno dengan Luke Shaw kena cover tempat Pogba, tengah kosong, CR, dia terpaksa main target man. Dan dia juga terpaksa cover belah kanan dan sebagainya. Tetapi MU punya pemain dah tak cukup. Memang dah mereka bermain dengan completely defend. Jadi, macam mana nak hidup? Pogba main kiri tak hidup. Memang nampak Luke Shaw dengan Bruno yang duk cover belah tu kan. Jadi, itu juga punca kekalahan kepada pasukan MU. Apabila belah kanan dah tak ada orang, belah kiri tak hidup, jam kepala lah orang kata kan. Itu adalah punca kepada kelemahan pasukan MU lah pada pelunas malam. Lepas tu, kelemahan yang terakhir adalah kita tahu MU memang nak main completely defend. Memang dah nak main all out bertahan. Tetapi apabila masuk minit 70, 60 lebih macam tu dekat 70, MU oleh buat pertukaran dengan mengeluarkan Bruno dan juga CR, membawa masuk Matip dan juga Lingard kan, untuk menguatkan bahagian tengah. Akan tetapi bahagian depan tak ada siapa. Tak ada siapa. Kalau MU serang pun tak ada apa kan. Jadi apabila awak masuk Matip dengan Lingard ni, memang mereka fokus untuk bertahan. Dan lepas tu barulah Ole bawa masuk Martial. Saya tak faham sebab apa dia bawa masuk Martial. Sedangkan dah memang nak main bertahan kan. Defend je lah betul-betul kan. Tetapi apa yang dilakukan Ole ni adalah satu kesilapan. Sebab sebenarnya waktu tu Young Boys dah memang pegang bola, dah dominate game, mereka dah mula menyerang dengan bagus dan sebagainya, maka mereka takkan sia-siakan peluang tersebut. Mereka nampak MU bermain dengan bertahan, main dengan parking bah. Mereka terus menerus memberi tekanan dan perkara yang tak diingini berlaku. Yang mana MU cuba nak build up gameplay daripada bawah. Mereka cuba untuk control game di kawasan sendiri, di kawasan penalty area, di final third pasukan MU sendiri. Dan MU buat kesilapan apabila tekanan ataupun high pressing yang dilakukan oleh pemain Young Boys menyebabkan MU dah tak ada choice nak main passing dalam kawasan sendiri, dan Lingard pula passing pergi belakang. Lingard passing pergi belakang. Waktu tu Young Boys tengah pressing. Jadi Young Boys punya ada kelebihan. Memang mereka tengah lari, tengah duk push player MU ni sampai ke belakang. Jadi mau tak mau apabila yang pemain Lingard passing ke belakang, Young Boys likan je lah bola tu dan jaringkan gol kemenangan. Minit 94 lah kot. Memang kalau bola tu pergi depan sikit lagi, pengantin tiup whistle tamat. Jadi seri satu sama kan. Tetapi itulah, tak ada rezeki dan kesilapan yang tak sepatutnya dilakukan kan. Jadi itu tentang MU lah pada pelunas malam. Kelemahan yang sangat-sangat ketara yang boleh saya katakan daripada segi taktikal, daripada awal sampailah habis, pertukaran yang dilakukan memang tak bagus lah, memang tak tepat. Dan beberapa player tak beberapa sesuai untuk bermain di posisi tersebut. Akan tetapi secara overallnya, saya boleh bagi pujian kepada De Gea. Yang mana De Gea memang beraksi cemerlang semalam. Banyak percubaan berjaya ditepih dan sebagainya. Memang sangat-sangat bagus. Saya suka De Gea. And okey, untuk Young Boys, apa yang boleh saya bagi pujian? Satu, daripada segi defending dan juga midfield mereka sangat-sangat compact. Mereka sangat-sangat rajin. Work rate mereka sangat tinggi. Mereka main as a team. Dan mereka punya spiritual ataupun semangat memang padu lah pada pelunas malam. Daripada segi marking,
mereka berjaya untuk one-on-one marking. Kadang-kadang mereka overload untuk marking CR dan sebagainya, menyebabkan CR tak boleh nak free ataupun nak bergerak bebas. Itu adalah satu perkara yang bagus. Yang ketiga, Young Boys ni bermain untuk apabila mereka menerapkan high pressing ataupun mereka main dengan tekanan yang tinggi, yang mana mereka press, mereka tekan pemain-pemain MU di kawasan tengah. Bahkan di final third pasukan MU pun mereka tekan habis-habisan sampai pemain-pemain MU ni buat kesilapan. Jadi dengan mudahnya mereka akan dapat bola apabila pemain-pemain MU buat silap ataupun passing yang tak menjadi. Yang mana kadang-kadang MU nak build up, mereka pemain-pemain Young Boys dah berjaya intercept ataupun dapat balik bola tersebut Itu adalah satu perkara yang bagus. Main dengan MU, mereka pressing dengan tinggi. Jadi MU tak boleh nak build up dengan sangat-sangat baik Itu telah menyebabkan MU akan buat kesilapan, sama ada misplace ataupun mispassing dan sebagainya. Itu yang ketiga yang saya suka tentang Young Boys. Yang keempat, saya suka tentang Young Boys ni, bagaimana mereka menggunakan sisi kanan dan juga sisi kiri untuk penetrate bahagian pertahanan MU pada perlawanan semalam. Memang mereka conquer bahagian kanan, bahagian kiri. Mereka masuk kok kanan, mereka masuk kok kiri, mereka angkat bola, supply bola dalam kotak penalti. Dan hasilnya kita boleh tengok gol pertama mereka, gol penyamaan. Memang exploit belah kanan, crossing, gol. No one marking player tersebut Easy. Memang Young Boys bermain satu, memang pressing tinggi, mereka exploit belah kanan, belah kiri. Mereka disiplin, mereka komit, mereka punya semangat memang padu, main dekat penyokong sendirian. Memang all out gila semalam. Jadi memang Young Boys deserve untuk menang berdasarkan kelemahan yang saya sebut tadi tentang Ole tu. Memang tak patut dimaafkan lah Tetapi tak apa, boleh buat, comeback stronger lah untuk next game. Assalamualaikum.